Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, bertemu lagi bersama saya, Cikgu Yepi, di dalam video Mathematics Finance, topik 5. Okay. Hari ini kita akan go through subtopik yang keempat, iaitu annuity. So, mari kita lihat pada nota kuliah yang telah disediakan. Okay, mari kita lihat apakah objektif learning untuk hari ini. So, the first one, kamu akan understand ordinary annuity certain only. The second one, find the amount of annuity of future value Sn. And the third one, find the amount of present value An. Fourth one, find the regular or periodic payment R. And the last one is find the interest. So, kita teruskan dengan melihat kepada definition of annuity. So, an annuity is a series of periodic payments or deposit usually made in equal amount and equal interval of time. Okay. So, itu adalah definisi yang sangat penting untuk annuity, yang mana perbezaan di antara annuity dengan compound interest adalah di dalam annuity kita akan membuat periodic payment. Periodic payment ni adalah satu bayaran ataupun yang kita buat dalam jumlah yang sama dan juga waktu yang sama. Okay, itu adalah ciri yang paling penting. Equal amount and equal interval time. Itu adalah ciri annuity. So the payment are computed by the compound interest method such as annually, semi-annually, quarterly or monthly. So sama lebih kurang dengan compound interest. So macam mana kita nak differentiate between compound interest dan juga annuity? So annuity dia mempunyai periodic payment ataupun bayaran yang dalam berbentuk amount yang sama dan juga pada waktu yang sama. Okay, itu adalah periodic payment. So contoh annuity di dalam kita punya daily life adalah yang pertama adalah life insurance premium. Okay, kita insurans, contoh bayaran insurans dengan jumlah yang sama pada setiap bulan. Contohnya kita ambil insurans kan. Pension, periodic saving and buying of house and installment plan. Okay. So ni semua contoh-contoh yang menunjukkan dia mempunyai equal amount of payment ataupun equal amount of deposit untuk saving at an equal time and equal interval time. So dia mempunyai dua ciri tu, mempunyai amount yang sama dan juga pada waktu yang sama. So in this chapter, we will concentrate on annuity certain with immediate payment and the periodic payments are equal to the period of interest calculation. Okay, so kita proceed. So the first one is kita akan lihat kepada future value of annuity Sn. Sn ataupun kita panggil sebagai future value. So saya tak akan explain how to derive the formula for Sn. Kita just terus tengok kepada formula. Okay. Apa yang saya nak kamu buat adalah kita highlightkan. Okay, kotakkan dahulu. Ini adalah formula untuk Sn ataupun future value of annuity. Dan kita highlightkan dia. So the formula is Sn equal to R, which is R adalah kita punya periodic payment tadi, iaitu equal amount and equal interval time. Pembayaran secara amount yang sama dan juga pada waktu yang sama. Okay, itu dua ciri dia. In bracket 1 plus I to the power of n minus 1. Okay, over I. Okay, so and the formula for interest earned. Okay, so dia berikan formula bagaimana untuk kita mencari interest yang kita dapat, atau faedah yang kita dapat daripada annuity adalah I equal to Sn minus Rn. R times N. Okay, Sn, which is I, stand for amount of interest earned, and then Sn stand for amount of annuity, and R is the periodic payment, and N is the number of term. Okay, so now we continue to example 42. So find the amount of annuity of 200 ringgit payable at the end of each month for 5 years if the interest rate is 10% compounded monthly. So kita highlightkan maklumat-maklumat penting. So yang pertama dia ada mention, dia ada membuat pembayaran RM200 setiap hujung bulan. Bermaksud dia mempunyai pembayaran dengan amount yang sama dan pada waktu yang sama, iaitu RM200 setiap bulan selama 5 tahun, for 5 years. And the rate of interest is 10% compounded monthly. So kita list out all the formula, all the information given. So the first one is
kita ada periodic payment, iaitu R which is equal to 200. And then kita mempunyai interval time selama 5 tahun. And then J is equal to 0.1. And M, the frequency of the compound, adalah 12, monthly. 12. Sebab dia sebut monthly. So, maksud M bersamaan dengan 12. Okay. So, kita sekarang diminta untuk mencari amount of annuity. So, amount of annuity after 5 years. Bermaksud itu menunjukkan dia adalah future value. Kita tahu apakah amount of annuity selepas 5 tahun. So, itu menunjukkan ciri-ciri nilai pada masa hadapan. Okay. So, kita tuliskan formula terlebih dahulu, iaitu Sn which is equal to R in bracket 1 plus I to the power of N minus 1 over I. Okay. So, saya galakkan untuk para pelajar salin dahulu formula sebab kita belum ingat formula lagi. Okay. So, kita just subkan maklumat ke dalam formula kita. So, kita ada R iaitu 200 in bracket. So, 1 plus I. So, 1 plus I is equal to J over M. So, yang ini adalah J bagi M. So, 0.1 divided by 12. 0.1 divided by 12 to the power of N. Okay, to the power of N. So, N adalah M times T. So, 12 times 5. Okay, minus with 1 over I, which is equal to J over M. So, 0.1 divided by 12. Okay. So, para pelajar boleh masukkan nilai ke dalam calculator. So, kita akan dapat the amount of annuity after 5 years adalah bersamaan dengan RM RM15,487.41. Okay, so simple as that. Okay, so bagaimana untuk kita differentiate between compound interest ataupun annuity? Nak tahu ni soalan ni compound interest ke ni soalan annuity? So pada annuity dia mempunyai periodic payment. Apakah itu periodic payment? Dia ada membuat pembayaran ataupun simpanan yang dalam bentuk jumlah yang sama, duit yang sama, amount of equal amount and equal interval time, dan pada waktu yang sama setiap tahun ke setiap bulan. Itu menunjukkan equal interval time. Okay, so kita pergi kepada example yang seterusnya. Example 43. So a person plan to deposit 1,000 ringgit in a tax-exempt saving plan at the end of this year, and equal sum at the end of each following year. Okay, so if interest is expected to be earned at the rate of 6% per year compounded annually, what sum will the investment grow at the time of the fourth deposit? Okay, so dia ada mention kat sini, dia merancang untuk menyimpan RM1,000 at the end of this year and equal sum at the end of each following year. Okay, so ini menunjukkan satu ciri periodic payment ataupun dia kata dia nak menyimpan, depositkan RM1,000 pada setiap hujung tahun. Okay, and then dekat belakang ada mention, okay, equal sum at the end of each year. Okay, maksud dia ada equal amount and equal interval time. Okay, so itu menunjukkan 1,000 tu adalah R, capital R ataupun periodic payment. And then maklumat kedua kita ada adalah dia punya rate adalah 6% compounded annually. So bermaksud dia mempunyai rate 6% dengan M-nya 1. So what sum will the investment grow at the fourth deposit? So bermaksud dia tahu apakah nilai duit dia selepas 4 kali pembayaran dia buat. Bermaksud 4 tahun lah. Sebab dia kata dia akan bayar setiap hujung tahun kan. Tapi dia tahu pada deposit yang keempat. Okay, so kita keluarkan maklumat. Yang pertama, kita ada R which is equivalent to 1,000. Okay, and then kita mempunyai J bersamaan dengan 0.06. And then compounded annually. So annually tu menunjukkan frekuensi dia sekali saja dia compound, setiap tahun sekali saja. Okay, and then kita punya T adalah 4. T adalah 4 sebab dia kata at the end of each year dia akan depositkan duit tu. So dia tahu the fourth deposit bermaksud tahun keempat. Okay, so
tulis formula terlebih dahulu. So untuk kita biasakan pada peringkat awal ni. So Sn which is equal to R in bracket 1 plus I to the power of n minus 1 over I. Okay. So kita sub dalam formula yang diberi. Okay, R kita adalah 1000. Okay. And then 1 plus 0.06 divided by 1. Okay. To the power of n which is m times t. So 1 times 4 minus 1 over I which is equivalent to j divided by m. So 0.06 divided by 1. So the answer is, okay, so masukkan nilai ke dalam kalkulator. So kamu akan dapat ringgit Malaysia 4,374 ringgit 62 sen. Okay, so simple as that. So kita sambung pada example 44. An investment earn interest of 7% per year, compounded annually. If 5,000 ringgit is invested at the end of each year, to what sum will the investment have grown at the time of the 10 deposit? Okay, so kita diberi maklumat the rate is 7% per year compounded annually, and if 5,000 ringgit is invested at the end of each year, okay, so equal amount, jumlah yang sama iaitu RM5,000 dan pada waktu yang sama iaitu pada setiap hujung tahun. So itu menunjukkan dia adalah periodic payment. So bermaksud dia adalah annuity. So to what sum will the investment have grown at time of the 10 deposit? So dia nak tahu berapakah jumlah duit dia ataupun pelaburan yang telah dibuat pada tahun yang ke-10. Okay, so itu menunjukkan dia adalah future value. So kita senaraikan maklumat yang ada. So yang pertama adalah kita ada J which is equal to 0.07, and then M kita adalah annually, and then kita ada R equal to 5,000, and then T equal to 10. Okay, so kita sub all the given information into formula. So kita akan dapat, okay, Sn which is equivalent to 5,000 in bracket, okay, 1 plus I, 1 plus I iaitu 0.07 divided by 1 to the power of n. So n adalah m times t, so 1 times 10 minus 1 over 0.07 over 1. So simple as that. So sub all the value into calculator. So kita akan dapat answernya adalah ringgit Malaysia 69,000 69,082 ringgit 24 sen. Okay, simple as that. Okay. Okay, so kita teruskan lagi pada example yang seterusnya, iaitu example yang ke-45. Okay, example yang ke-45 ya. Okay, kita lihat. So a teenager plan to deposit 50 ringgit in a saving account at the end of each quarter for the next 6 years. Okay, so kat situ dah menunjukkan dia memasukkan dia ingin menyimpan RM50 pada setiap hujung kuarter selama 6 tahun. So itu menunjukkan equal amount and equal interval time. So maksud 50 itu adalah kita punya periodic payment, itu capital R. So the interest rate is 8% per year compounded quarterly. Sebab dia kata pembayaran dia punya deposit tu dia akan membuat secara kuartal kan. So maksud compounded tu secara quarterly. So what should her account balance be 6 years from now? Okay, and then ada soalan lagi, how much interest will she earn? Okay, dia tahu berapakah duit remaja ni selepas 6 tahun dia menyimpan, dan dia tak tahu berapakah faedah yang telah dikumpul lah, yang didapat selama 6 tahun
dia buat dia punya plan ni. Okay, so kita list out all the information. So the first one, R equal to 50. Okay, and then dia kata for the next 6 years. So bermaksud T kita adalah 6 tahun. So T equal to 6, and then J equal to 0.08. Okay, and then compounded quarterly. So that's mean M is 4, quarterly, M equal to 4. And then J, okay, what should her account balance? So kita nak cari SN lah. So kita boleh masukkan ke dalam formula future value of annuity, iaitu SN. So SN, which is M times T, adalah S24 equal to 50 in bracket 1 plus I. So 0.08 divided by 4 to the power of N. N is 4 times 6 minus 1 over I, 0.08 divided by 4. Okay, so sub value into calculator. Okay, so we will get our answer is Ringgit Malaysia 1,521 ringgit 9 sen. Okay, so don't forget, kita ada satu lagi soalan. Ini soalan yang pertama, dia tahu berapakah jumlah dia punya duit ataupun di dalam akaun selepas 6 tahun. Dan soalan yang kedua, how much interest will she earn? So tadi kita lihat balik the formula yang diberi pada awal-awal kan, dan nota kita dia beritahu. So interest earn bersamaan dengan I equal to SN minus R multiply with N. Okay, so itu formula yang kita akan guna. So bermaksud in order untuk dapatkan interest earn, kita akan gunakan formula dia, iaitu I equal to, so the SN is S24 minus with R times N. So R times N, R is the periodic payment, times with N. N adalah M times T. So bermaksud 50. Sorry, saya tulis formula dahulu supaya kamu boleh ingat. Okay, so SN minus with R times N. R times N. So S24 equivalent to 1,521 ringgit 9 sen minus with R, which is R adalah 50. N adalah M times T. So 4 times 6. So kita masukkan dalam kalkulator, akan dapat the interest earn adalah ringgit Malaysia 321 ringgit 9 sen. So simple as that. Okay, untuk kita punya example 45. Okay. Okay, soalan seterusnya kita lihat DIY. So ni saya nak para pelajar cuba sendiri, DIY 46. Okay, ada 2 DIY, and then DIY 47. And then okay, kita nak masuk kepada yang seterusnya, iaitu present value of annuity, iaitu AN. Okay, AN So AN, tadi SN. SN adalah future value of annuity. So kat sini pun benda sama, saya takkan tunjuk macam mana dia nak derive formula untuk AN ni. Okay, so kita lihat terus kepada formulanya. Okay, so AN, okay, ni formulanya. So kita kotakkan dia. AN equal to R, okay, in bracket 1 minus 1 plus I to the power of negative N over I. Okay, so kita highlightkan formula ni. So ini adalah formula untuk present value of annuity. Okay, so R in bracket 1 minus 1 plus I to the power of negative N over I. Therefore, the formula for interest charge. Okay, kalau tadi kita future value bermaksud lebih kepada contoh-contoh investment, kita melabur and kita letak duit dalam kita punya account. So menggunakan konsep annuity, so duit kita berkembang. Okay, so interest ataupun faedah yang kita dapat tu adalah duit keuntungan kita. Itu adalah kita punya faedah. Tapi untuk AN, kita dipanggil I tadi bukannya interest earn, tapi dipanggil sebagai interest charge ataupun
dividen yang kita kena bayar ataupun charge yang kita kena bayar, faedah yang kena bayar lah. Maksudnya bukan duit kita berkembang, tapi kita kena bayar. Okey, macam mana? I sama dengan R times N minus AN. Okay, so this is the formula for interest charge, iaitu R multiplied with N minus AN, which is I is the amount of interest charge, and then AN adalah present value of annuity, R adalah periodic payment, dan N adalah number of term. Okay, so kita proceed kepada example 48. Okay, so how much money must be invested now, so now sekarang lah, so dia menunjukkan present value at an interest rate of 4% compounded quarterly, so that the withdrawal of 100 ringgit can be made every 3 months for 5 years to come. Okay, so kita nak dapatkan kita punya maklumat ni. Okay, how much money. Okay, so kita highlightkan how much money must be invested now. So keyword is now. So menunjukkan dia adalah present value at interest rate of 4% compounded quarterly. Okay, so that the withdrawal of 100 ringgit can be made every 3 months for 5 years to come. Okay, so kat sini apakah yang menunjukkan dia adalah annuity? So saya kata ciri-ciri annuity dia mempunyai periodic payment. So ada tak dia membuat pembayaran ataupun pengeluaran yang dengan amount yang sama dan pada waktu yang sama? So kita lihat dia ada mention kepada, so that withdraw of 100 ringgit. So dia kata dia boleh keluarkan 100 ringgit setiap 3 bulan for 5 years to come. So pada 5 tahun yang akan datang. So bermaksud 5 tahun lagi duit yang terkumpul tu dia boleh keluarkan sebanyak 100 ringgit. Okey. So macam mana kita nak dapatkan nilai sekarang, supaya maksudnya contoh kamu ada sejumlah duit, okey, serahkan pada bank supaya bank boleh plankan selepas 5 tahun kita boleh keluarkan 100 ringgit setiap 3 bulan. Okey. So kita senaraikan maklumat satu persatu. Yang pertama kita ada J. J bersamaan dengan 0.04. Then compounded quarterly, so M equal to 4. Okay, and then kita punya R adalah 100 ringgit. And then for 5 years to come, so T kita adalah 5. Okay, T kita adalah 5. So kita buat pengiraan satu persatu. Okay, so AN kita tulis formula dulu. R, okay, 1 minus 1 plus I to the power of negative N over I. Okay. Kalau tak ingat apa, kita boleh tengok formula tadi. Okay. So 1 minus 1 plus I to the power of negative N over I. So kita just sub down formula. Okay. So R is 100. Okay. In bracket 1 minus 1 plus 0.04 divided by 4 to the power of N. To the power of N iaitu M times T. So 4 times 5. Ingat ada negative 4 times 5. Sebab dia negative N. Okay. Over 0.04 over 4. Okay. So sub dalam calculator. Okay. Kita akan kira nilai dia. So value-nya adalah 100 in bracket 1 minus 1 plus 0.04 over 4 to the power of negative 20 over 0.04 divided by 4. So close bracket. So kita akan dapat. So the value is ringgit Malaysia 1,804 ringgit 56 cent. Okay. So that's the annuity for present value. Okay. So
Proceed kepada example yang seterusnya, iaitu example 49. So determine the present value for an annuity for 300 ringgit every 6 months. Okay, for a period for 15.5 years. 15.5 years at interest rate of 8% compounded half yearly. Okay, so kita highlightkan maklumat yang ada, iaitu yang pertama, determine the present value. So dengan jelas dan nyata dia menunjukkan dia adalah annuity masa kini, present value, AN lah, bukannya SN. SN adalah future value. For annuity of 300 ringgit for every 6 month. So dia membuat pembayaran sebanyak 300 ringgit setiap 6 bulan. Itu menunjukkan 300 ni adalah periodic payment. Okay, for a period 15.5 years with rate 8% compounded half yearly. So half yearly bermaksud every 6 month. Every 6 month bermaksud M dia adalah 2 kali. Okay, so kita list out all the formula. All the information. So yang pertama adalah kita punya R bersamaan dengan 300, and then duration kita adalah 15.5, and then J kita adalah 0.08, and then M kita adalah 2. M kita adalah 2. Okay, so kita subkan ke dalam formula AN. So tulis dahulu formula sebab kita tak ingat lagi. So AN sama dengan R in bracket 1 minus 1 plus I to the power of negative N over I. Okay, so masukkan dalam formula, iaitu 300, okay, 1 minus 1 plus 0.08 over 2 to the power of N. N adalah M times T. So bermaksud negative 15.5 times 2 over 0.08 over 2. Okay, so the final answer kita akan dapat ringgit Malaysia, okay, 5,276 ringgit 55 sen. Okay, so itu dah present value AN. Okay, untuk example yang ke-49. Kita proceed lagi pada example yang seterusnya, iaitu example 50. Okay, so find the present value of an annuity of 500 ringgit every 6 months for 10.5 years if money is worth 7% compounded semi-annually. Okay, so the present value of annuity of 500 ringgit every 6 months for 10.5 years. So saya rasa ni macam lebih kurang soalan dia. So yang tu kita saya bagi awak buat sendirilah. So ni DIY. So untuk awak cuba, lebih kurang je, cuma dia ubah dia punya R dan dia punya duration dan juga dia punya J lah. Okay, tapi saya bagi jawapan akhir lah. So jawapan akhir dia kat sini ada AN equivalent to 7,348 ringgit 99 sen. Okay, so kita lihat pada example yang ke-51. Okay, so in discharging a debt of 19,000 ringgit with interest rate of 7%. Okay, so dia membuat hutang ataupun pinjaman sebanyak 19,000 dengan kadar 7% compounded quarterly. So Amin agrees, so dia bersetuju untuk membuat equal payment every 3 months. Maksud dia akan buat pembayaran setiap 3 bulan dengan amount yang sama dan juga interval time, equal interval time. So the first due in 3 months and the last due in 8 years. So maksud dia punya duration adalah 8 tahun lah. So find the value of this equal payment. So kita diberikan sejumlah duit kini. Okay, dia meminjam 19,000 hutang, dia berhutang 9,000. So dan dia bersetuju untuk selesaikan hutang dia tu selama 8 tahun. Okay, dan tapi dia akan buat pembayaran pada setiap 3 bulan dengan jumlah yang sama. Okay, so tugas kita sekarang adalah dia nak mencari equal payment tu. Bermaksud dia nak mencari periodic payment. Okay, so kita ada maklumat bahawa AN bersamaan dengan 19,000. Okay, 19,000. Manakala kita punya J bersamaan dengan 0.07. And then kita punya M quarterly, since it's quarterly, so kita punya frekuensi adalah 4. Okay, and then T kita bersamaan dengan 8 tahun. Okay,
So kita akan masukkan ke dalam formula AN untuk dapatkan R. So yang kita tak tahu sekarang adalah R. Okay. So AN adalah 19,000 equal to R. So 1 minus 1 plus I. So 1 plus I iaitu 0.07 over 4 to the power of negative n. So negative 4 times with 8. Negative 4 times with 8. Okay. Sebab formula dia memang negatif. 4 times 8 lah. Okay. Over 0.07 over 4. Okay. So masukkan dalam kalkulator. So kita akan dapat jadikan R sebagai subjek. So you will get the answer is ringgit Malaysia 780 ringgit 48 sen. So inilah duit yang Amin perlu bayar setiap 3 bulan ataupun kita panggil sebagai periodic payment untuk lansaikan 19,000 ringgit hutang. Okey. So kita lihat pada yang seterusnya problem solving. Oh, ini semua DIY. Okey. So DIY lagi. So banyak DIY ni. So kita teruskan. Okay, sampai muka surat apa DIY. Okay, sampailah pada case. Okay, kita lihat pada present value of annuity. Okay, case yang pertama iaitu sekiranya case bayar lambat. Okay, sekiranya bayar lambat. So example 50. So dekat sini tulis method use SN bilangan bulan yang tak bayar. Okay, tak apa, kita tengok go through kita punya soalan lah. Okay. Okay, kita lihat kepada kes yang pertama iaitu kes yang bayar lambat. Okay. Pada example 58, so Haziq took a government loan for of 90,000 ringgit to buy his dream car. So given monthly payment is 621 ringgit 52 sen. Okay. So dia buat loan 10,000, monthly payment 62,152. So the loan need to be settled in 15 years time. Okay. So with an interest rate 3% per year compounded every month. So if Haziq default in payment for the first 2 months, calculate the amount he has to pay in the third month. So dalam kes ni, pada asalnya kes loan ni biasanya dia melibatkan present value of annuity AN. Tetapi dalam kes ni ada special sikit. Dekat ayat last ni dia ada mention Haziq ni bayar lambat ataupun tertunggak pada 2 bulan pertama. Tetapi dia tak tahu berapakah payment yang dia perlu bayar pada bulan yang ketiga. Okey. Kenapa kalau present value kita tak tahu apakah dia punya AN. AN kita tahu dah 90,000. Tapi soalan ni ada special sikit sebab dia kata dia tertunggak. Dia termis bayar 2 bulan pertama. So dia tahu pada bulan yang ketiga kena bayar berapa. Okay, so kita buat timeline supaya mudah faham. Okay, let's say for example from 0 to 15 years. Okay. So ceritanya first month. Okay, ni bukan first year. First month, second month, sampailah third month. Okay, first month and second month Haziq dah tertunggak. Okay, first month and second month Haziq tertunggak. Tapi kita nak tahu berapakah yang Haziq perlu bayar pada bulan yang ketiga. Okay, so sekarang ni kita keluarkan maklumat terlebih dahulu. So mandangkan kita tahu Haziq perlu bayar pada bulan ketiga, bermaksud kita nak tahu value yang akan datang. Okay, so bermaksud kita nak tahu SN, future value. Sebab dia dah tertunggak bulan pertama, dah tertunggak bulan kedua, tetapi apakah nilai yang perlu Haziq bayar pada bulan yang ketiga. Itu menunjukkan dia adalah SN. So kita akan menggunakan formula SN. So maklumat pertama yang boleh kita keluarkan adalah R, iaitu periodic payment dia adalah 621.52. And then J dia bersamaan dengan 0.03. And then M dia adalah compounded every month, bermaksud M bersamaan dengan 12. Dan dia punya T, okay, T kita sekarang ni bukannya 15 tahun tau. Kita bukannya ceritanya nak settlekan 15 tahun, tapi kita tak tahu berapakah yang Haziq perlu bayar pada bulan ketiga. So bermaksud tempohnya kita nak tahu pada 3 bulan saja. So 3 bulan bermaksud T kita adalah 3/12 months. Okay, so kita ada
3/12 months. So bermaksud N kita bersamaan dengan MT, 3/12 darabkan dengan 12. So N kita bersamaan dengan 3. Okay, so sekarang ni kita akan menggunakan formula SN since kita nak cari future value dekat sini. Okay, that's why kenapa kita guna SN, sebab kita tahu pada bulan ketiga berapa dia nak bayar pada nilai masa depan. So formula SN adalah SN bersamaan dengan, so N kita dah tahu, so N kita tadi adalah 3. So S3 bersamaan dengan R dia adalah 621.52. So 621.52 in bracket, okay, 1 plus I 1 plus I iaitu 0.03 over 12 to the power of N. N adalah 3 minus 1 over I, 0.03 over 12. Okay, sub value ke dalam calculator. So kamu akan dapat the final answer iaitu bayaran yang Haziq perlu buat pada bulan ketiga termasuk dia pertunggakan pada bulan pertama dan bulan kedua adalah RM 1,869 ringgit 23 sen. Okay, so inilah jumlah yang Haziq perlu bayar pada bulan yang ketiga. So kita lihat pada kes yang kedua iaitu pay off loan ataupun lump sum. Okay, lump sum ni kes ni biasanya dia buat pinjaman and then dia bayar dah bayar selama beberapa tahun, tiba-tiba pada tahun tersebut dia nak habiskan terus hutang dia. Itu kita panggil sebagai lump sum. So method yang dia gunakan adalah AN bagi bulan 3. Kenapa kita guna AN? Kita kena tengok. Okay, apa sebab kita guna AN? So example 59, Sonita took a government loan 90,000 ringgit to buy her dream car. Okay, ini salah patutnya kat sini bukan his tapi her dream car. So given monthly payment is 621 ringgit 52 sen. So saya rasa maklumat tadi sama dengan Haziq tadi. Okay, cumanya beza sekarang ni. Okay, the loan need to 15 years time ke, maklumat yang sama. Okay, masih maklumat yang sama. R nya adalah 621, T nya adalah 15 tahun. Dan dia punya rate bersama 3% compounded every month. Okay, so case-nya expression-nya kat belakang ni So if after 10 years, selepas 10 tahun, Sonita decide to pay off loan. Okay, pay off loan ni bermaksud tempoh yang dia buat loan, pinjaman tu dibayar selama 15 tahun. Tapi selepas 10 tahun dia bayar setiap bulan. Pada tahun ke-10 tu dia kata dia nak habiskan loan dia terus. Maksud tak nak bayar bulan-bulan, terus habiskan terus. Itu kita panggil sebagai lump sum. So dia nak tahu calculate the amount she has to pay. Bermaksud apakah jumlah duit yang dia perlu bayar untuk lansaikan hutang dia lagi berbaki 5 tahun tersebut. Yang tak bayar lagi. Okay. So kita kena buat lukisan sikit, timeline. So let's say from 0 to 15. So Sonita ni dia kata dia dah bayar selama 10 tahun. So bermaksud kat sini 10 tahun dah bayar. Dia dah bayar every month. Every month RM621 ni selama 10 tahun. Selama 10 tahun dia dah bayar RM621. Tapi pada tahun ke-10 kat sini ni dia kata dia nak habiskan. Dia nak pay off loan. So dia nak lamsamkan. Dia nak bayar habis hutang lagi 5 tahun yang berbaki ni. So ni baki hutang. Ada lagi berapa lama? 5 tahun. So maklumat kita boleh senaraikan. Okay. So R bersamaan dengan 621.52. So J 0.03, M 12, T kita 5 tahun. Sebab dia kata 10 tahun ni dah bayar. So ni yang kita tak. Okay. So tempoh selama 5 tahun yang tinggal ni dia nak habiskan pada tahun yang ke-10 ni. So bermaksud kita nak dapatkan value dekat sini. Okay, kita dapatkan value dekat sini. So kita ada lagi 5 tahun untuk habiskan. Okay. So daripada yang ni dah settle, tak ada masalah. So kita nak dapatkan apakah jumlah yang berada di sini. So bermaksud kita kena tarik daripada 5 tahun yang akan datang tu ke sini. So menunjukkan dia datang ke arah kita, iaitu nilai masa kini. So bermaksud dia adalah annuity of present value. So apakah nilai masa tahun ke-10 tersebut. Itu menunjukkan kita perlu menggunakan formula AN. Okay, kita perlu menggunakan formula AN. So sekarang ni dia nak tahu AN, berapakah jumlah duit
yang perlu dia bayar untuk lagi baki 5 tahun tu. Okay. So macam mana? Arrow ni yang menunjukkan dia adalah masa kini. Kalau arrow ke belakang biasanya AN. Tapi kalau macam tadi, arrow dia ke hadapan. So itu menunjukkan future. So itu cara untuk kita tentukan dia AN ataupun FN. Okay. So sekarang ni kita dah tahu kita akan menggunakan formula AN. So kita dah dapatkan AN, tak tahu. So dengan R nya adalah 621.52. So in bracket, so 1 minus 1 plus 0.03 over 12 to the power of negative n. So m times t, 12 times 5. Okay. Over 0.03 over 12. Okay. So kamu akan dapat dia punya jumlah, masukkan dalam kalkulator. Okay. So kamu akan dapat ringgit Malaysia 34,589 ringgit 5 sen. Okay. So bermaksud in order to Sonita pay off loan lagi 5 tahun tu, dia tak nak bayar bulan dah tapi nak bayar terus. So inilah jumlah yang Sonita perlu lansaikan, iaitu RM34,589.5 Okay. So simple as that. Okay, kita lihat pada kes yang ketiga, iaitu pay off loan after payment. Okay. So bermaksud after satu pembayaran dia nak buat langsam. Okay. So metodnya adalah periodic payment pada bulan yang tersebut ditambahkan dengan pay off loan yang baki bulan yang tertinggal. Okay. So example 60 kita tengok. Mariam purchase a house by paying RM5,750.32 down payment. Okay. And promise to pay RM811.41. So ini menunjukkan dia punya periodic payment. So dia bayar setiap bulan RM811.40 selama 15 tahun. Okay. So the interest charge is at the rate of 9% compounded monthly. Okay. So itu dia punya rate dia. After paying for the first 5 years. Okay. Dia dah membayar selepas 5 tahun. Daripada 15 tahun tu dia dah bayar 15 tahun. Okay. After paying. So Mariam wish to discharge his remaining debt by making single payment at time when 61st regular payment was due. Okay. So dia nak, Mariam ni berhajat untuk dia settlekan hutang dia dengan sekali pembayaran pada bayaran yang ke-61. Pada bayaran ke-61. So kalau 5 tahun dia dah bayar, bermaksud dia kena bayar setiap bulan. Setahun ada 12 bulan. So 5 tahun, 5 12, 60 bulan. Bermaksud 5 tahun tu dia dah bayar 60 kali. So tapi dia kata dia nak bayar pada 61 kali. Ke giliran yang ke-61 tu dia nak bayar lagi sekali, lepas tu terus lamsamkan. Okay. So what was she pay in addition to the regular payment then due? Okay. So dia nak tahu berapakah yang dia perlu bayar. Okay, jumlah yang Mariam perlu bayar. Okay. So untuk lebih faham kita buat timeline. So kita ada satu timeline from 0 to 15 years. So dia kata 5 tahun dia dah bayar. Okay. So selama 5 tahun ni, 5 tahun ni bersamaan dengan, okay, kalau kita nak kira number of term. Okay, N ni adalah bilangan berapa kali yang dia bayar. So kalau dia kata dia bayar setiap bulan, bermaksud 12, dia punya M 15, bermaksud N dia adalah 15. Sorry, T dia 15. So bermaksud 12 darab 15 bersamaan dengan 180. Bermaksud 15 tahun ni, kita tak guna 15 tahun tapi kita menggunakan bilangan term yang dia bayar. So 15 tahun dia bayar, bermaksud dia dah bayar sebanyak 180 kali. So 180 kali dia bayar. Sebab 15 darab 12. Okey. So dapat 180 kali. So kalau 5 tahun, bermaksud dia dah bayar berapa kali? 5 darab 12 60. So bermaksud selama 5 tahun ni Mariam dah settle 60 kali bayaran. Okey. Tapi ceritanya Mariam ni dia kata dia nak buat pembayaran pada 61. Bayaran ke 61. So dia dah bayar 5 tahun. Nah, 60 kali dah bayar, tapi dia nak bayar pada 61. So dia nak bayar pada kat sini 61. And then dia nak lamsamkan, dia tak nak
pada bayaran ke-61 ni, dia nak lamsamkan. Bermaksud dia nak lamsamkan ke sini. Dia nak tahu berapakah jumlah wang yang dia perlu bayar untuk bahaki yang mendatang. Okey, so bahaki yang mendatang tu ada berapa lama. So kita kena tengoklah. Okey, so sekarang ni kita kena keluarkan maklumat satu persatu. So Mariam ada R dia, iaitu periodic payment dia adalah RM811.41. Okey, and then kita punya, so bermaksud apa yang Mariam perlu bayar adalah kat sini dia masih short satu bayaran. So kat sini dia masih short satu periodic payment, satu R. Sebab dia dah habis bayar 60 kali. Tapi dia nak bayar pada ke-61. Bermaksud dia ada hutang kat sini R. 1 bulan. 1 bulan payment dia tak bayar. Dan pada 61 ni dia nak lamsamkan. So bermaksud untuk dapatkan value dalam kotak ni kita perlu menggunakan formula AN. Nak tahu berapakah nilai waktu ke-61 tu. Apakah nilai yang dia perlu bayar pada bayaran ke-61. So AN. So kat sini AN. Tapi dia ada miss satu bulan bayaran lagi. Sebab dia nak buat pembayaran pada kali ke-61. Okay, so kita keluarkan maklumat dahulu. So kita ada R 811.41 and then M kita bersamaan dengan 12. Okay, lagi J kita bersamaan dengan 0.09. Okay, yang ni a bit tricky. So kita dah tak guna T dah sebab kita ambil N. So 15 tahun tadi N dia bersamaan dengan 180. Okey. So sekarang ni dia dah bayar 60 kali. Okey. So bermaksud untuk kita kira AN dia ni, so 100 bermaksud untuk tempoh daripada 61 sampai 180 ni kita tolakkan dah. So N dia bersamaan dengan 180 tolak 61. So kita akan dapat 119. So N sama dengan 119. So lagi 119 kali yang dia perlu bayar lah. Okey. So cara perkiraan dia, okey, total yang Mariam perlu bayar, total Mariam should pay bersamaan dengan, okey, jangan lupa kita Mariam masih tak bayar 1 bulan lagi sebab dia baru bayar 60 kali, tapi dia nak bayar pada 61, tapi 61 terus nak lamsam. Okey, so bermaksud Mariam kena bayar 1 bulan lagi R pluskan dengan AN. Okey, kenapa R? 1 bulan lagi dia tak bayar. AN tu sebab dia nak lamsamkan terus. Dia nak tahu berapakah jumlah duit yang dia perlu bayar untuk dia bayar habis terus. Tak payah nak bayar setiap bulan lagi lepas tu. Okey, so R bersamaan dengan tadi berapa dia punya R? 811.41 tambahkan dengan AN. So AN kita, formula AN adalah 811.41. Okay, in bracket. Okay, in bracket 1 minus 1 plus I. So 1 plus I kita adalah 0.09. 0.09 bahagikan dengan 12. Kuasa negatif N. Okay, kuasa negatif N. N kita adalah 119. So baki yang Mariam perlu buat untuk dilamsamkan ada 119 kali bayaran lagi. So, maksud negatif 119. Sebab dia M darab T kan. Tapi kita dah tolakkan tadi 180 tolak 61. Bahagikan dengan 0.09 bahagikan dengan 12. Okey. So, masukkan nilai dalam kalkulator. So, kamu akan dapat nilai dia iaitu ringgit Malaysia 64,534 ringgit 48 sen. Okey. So inilah jumlah yang Mariam perlu bayar campur dengan 1 bulan yang dia miss. Sebab dia dah bayar selama 5 tahun sebanyak 60 kali, tapi dia nak buat pembayaran pada 61 dan terus lamsam. That's why R perlu ditambahkan dengan AN. Okey. So AN tu sebab dia nak lamsamkan, nak tahu berapa yang dia perlu bayar pada waktu tersebut. Okey. That's it. So kita lihat pada kes yang keempat, iaitu jumlah duit loan yang dah dibayar. Okey. So method dia total of loan tolakkan dengan baki yang tinggal. Okey, itu caranya. So kita tengok example 61. So Aqilah buys a house for RM130,000 with monthly payment 654 ringgit 46 sen.
she makes a 10% down payment and the balance she takes a loan for 20 years that charge an annual interest rate 4% compounded monthly. Find the amount of the loan that will have already paid after 7 years. Okay. So ceritanya dia membeli rumah si Akilah ni. Si Akilah ni dia beli rumah dengan harga RM120,000. Okay. Dan dia buat monthly payment sebanyak RM654.46. So itu dia punya R lah. R dia 650. Okay, tapi dia kata dia ada mention kat sini dia ada membuat down payment. Okay, wang pendahuluan dia sebanyak 10%. So and the balance she takes a loan for 20 years. Okay, so lepas buat bayaran pendahuluan tu 10%, dia baki pinjaman yang tinggal tu dia buat selama 20 tahun untuk selesaikan. So take a loan for 20 years dengan kadar 4% compounded monthly. So soalannya, find the amount that of the loan that will have already paid after 7 years. So bermaksud dia nak tahu berapakah jumlah yang Akilah dah bayar selepas 7 tahun. Okey. Loan berapakah amount of loan, bukan jumlah duit yang Akilah bayar tetapi jumlah pinjaman. So kita kena tahu berapakah pinjaman yang Akilah buat. So harga rumah adalah 120,000 tetapi dia dah buat 10% down payment. Okey. So down payment down payment bersamaan dengan 10%. 10% bermaksud 0.1 lah. 0.1 times daripada harga rumah 120,000. So kita kira dengan kalkulator dapat 12,000. So bermaksud Akilah buat pembayaran sebanyak RM12,000. Okey. So sekarang ni ceritanya Akilah kata selepas 120,000 tolakkan down payment, baki tu dia buat loan untuk selesaikan selama 20 tahun. Bermaksud pinjaman yang Akilah buat, okey, loan yang dia buat, okey. So bermaksud loan yang Akilah buat adalah 120,000 tolakkan dengan 12,000. Tolakkan dengan 10% tadi. So dapatlah ringgit Malaysia 108,000 ringgit. Okey, okey. So itulah jumlah loan yang Akilah buat RM108,000. So baki RM108,000 ni dia buat loan dan diselesaikan selama 20 tahun. Okey. Kita buat timeline supaya kita nampak. So from 0 to 20. Okey. So jumlah loan yang dia buat selama 20 tahun ni adalah RM108,000. Okey. So RM108,000. So tapi soalan dia nak tahu berapakah amount loan yang Akilah dah bayar selepas 7 tahun. So masuk kat sini 7 tahun dah bayar. Okey, dah bayar. So dah bayar 7 tahun. So dia tahu berapakah yang dia dah bayar 7 tahun. Loan bukan dia jumlah dibayar tetapi amount of loan yang telah dibayar. Jumlah loan yang dibuat adalah RM108,000. Okey. So bermaksud kalaulah Akilah bayar selama 20 tahun ni habis, bermaksud daripada sini ke sini jumlah AN dia adalah RM108,000. Tetapi dia nak tahu berapakah baki AN ni selepas 7 tahun dah bayar. Bermaksud kita kena tolakkan yang di belakang ni. Yang 13 tahun yang di belakang ni kita kena tolakkan 13 years. So bermaksud saya perlu dapatkan AN yang berada di sini. Okey. Sebab AN full adalah 108,000 jumlah loan. Sekarang ni nak tahu yang dia dah bayar. So kena tolakkan dengan AN ataupun jumlah yang belum dibayar. So yang belakang ni adalah belum dibayar. Belum dibayar lagi jumlah loan dia. Okey. So sekarang ni saya perlu cari AN yang berada di sini. Okey, dengan maklumat yang di atas iaitu yang pertama J kita bersamaan dengan 0.04, this one. Dan monthly M kita adalah 4, T kita kat sini adalah 13 tahun. 13 tahun. T adalah 13. Okey, so masukkan dalam formula AN. Okey, R kita tadi berapa? R yang Akilah buat setiap bulan adalah 605. R sama dengan 654.56 0.46. 0.46. Okey. So formula untuk AN adalah AN sama dengan
0.46 in bracket 1 minus 1 plus 0.04 divided by 4 divide by 4 monthly ke M dia 4, sorry, M dia bukan 4 M dia adalah 12 sebab dia kata compounded monthly, so dia adalah 12. So kat sini 12 M 12, so divide by 12 to the power of negative M times T, so negative 13 times 12, okay, over 0.04 over 12. Okay, so kita akan dapat jumlah kalaulah kita tahu 13 tahun yang belum dibayar. So yang saya kira sekarang ni adalah jumlah yang belum dibayar, iaitu selama tempoh 13 tahun ni, sebab tahu kan nilai kat sini. Sebab tu kita guna N Okay, so dapatlah RM 79,510 ringgit for set. Okay, so ini adalah jumlah yang dah dibayar. So in order untuk dapatkan jumlah yang dah bayar, sebab soalan nak the loan already paid after 7 years. Okay, so maksud kita tulis sikit pakai warna lain. So amount of loan already paid already paid bersamaan dengan berapakah jumlah loan yang kita buat 108,000. So 108,000 tolakkan dengan jumlah loan yang belum dibayar, sebab yang kat belakang ni belum dibayar. Kat sini kita dapat nilainya, iaitu 79,510 ringgit 4 sen. Okay, so maksud akhirnya dah bayar berapa, tolakkan 108,000 adalah jumlah hutang yang duit yang dipinjam, tolakkan dengan yang dah dibayar, dapatlah RM 28,489 ringgit 96 sen. Okay, so itulah kita punya amount of loan yang already paid after 7 years. Okay. Okay, untuk soalan yang terakhir ni saya rasa para pelajar boleh cuba sendirilah. So saya akan buat sebagai DIY. So ni DIY. So nanti boleh dapatkan jawapan daripada pensyarah tutoran masing-masing. Okay. So saya rasa setakat ini saja untuk video kita pada hari ini. So kita dah belajar bagaimana untuk calculate annuity. Ada dua jenis annuity kita belajar. Yang pertama adalah future value of annuity, iaitu SN. Dah ada formula dia, kena memorize. And then present value of annuity, iaitu AN. Okay. And then kita belajar bagaimana untuk mengira interest earn dan juga interest charge. Okay, so berjumpa lagi kita di video yang akan datang. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.